Makan dia istinaf. Allah, tengok tu sampai terlupa nak tekan tu. Ustaz Baik, Adli tidak. Kalau tidak kena murka lah tuan-tuan. Okey. Tak murka. Kan baru tadi baru kelas, kelas. Saya pun Allah pening Akbar. ni. Okey, tak apa. Okey, ini waw istinaf dan bermula ni nak masuk cerita baru. Ma dekat sini ma nafi. Ma nafi. Okey, saya dah sebut dalam kelas yang lain lah. Kita nak dapat membezakan antara ma nafi dengan ma mausul, dengan ma apa lagi? Ma apa lagi? Ma masdar, ma istifham, ma haraf jazam 2. Ma jazam 2. Itu agak sukar kalau kita nak tengok dari sudut isim mausul. Kan nak tengok ma tu ma apa tu? Nak tengok ada tak tanda-tanda yang menunjukkan dia ma tu ma tertentu. Itu payah sikitlah. Nafi. Jadi melainkan kepada orang kata apa bacaan kita ataupun konteks ayat tu sendirilah yang menjadikan kita dapat tahu ma itu ma nafi ataupun ma yang selainnya. Okey? Nak tengok tanda apa yang ada kat situ yang menunjukkan dia tu tu memang agak sukar. Okey? Macam ni pun sukar Ustaz, macam ma qadarullah. Ma, kalau kita tak tengok dia punya terjemahan, tidak, memang kita tahu itu ma nafi. Pasal terjemahan tu lah kita tahu ma nafi. Tapi kalau nak ikutkan, kalau tak adalah ya ma qadarullah ni, apa dia ma ni? Kalau ni kata tak, dan apa bangkali kita akan saya apa dia akan sebut apa. Tapi kerana terjemahan tu tidak, jadi tidaklah. Ma nafi lah. Tu yang kita dapat tahu Ustaz. Nak mengenal selepas tu, huruf tu tak dapat lah Ustaz. Okey, betul. Kena tengok terjemahan dulu. Itu kena tengok terjemahan jugalah. Itulah kita ingat, kita ingat ma tu apa yang kan? Ma apa yang ma tu nanti. Okey, jadi saya bagi tahu siap-siap lah sebab benda tu. Okey, tuan-tuan, cuma ada satu ilmu yang saya dapat lah. Ini saya tak pastilah. Tuan-tuan boleh tanyalah ustazah qiraat. Dan tuan-tuan ada ustazah qiraat masing-masing kan? Ilmu tajwid masing-masing kan? Ada seorang syekh daripada Arab lah. Dia menyatakan bahawa kalau kita tahu kata ma itu ma nafi, maka cara baca dia kena ma tu dengan sautun ali, dia kata. Suara yang tinggi. Kalau kita tahu ma itu ma mausul ataupun ma yang ni, maka dia kata ma itu kita baca dengan suara yang biasa saja. Rendah. Rendah. Contoh macam kita kata ma sini ma nafi kan. Maka cara baca dia kena tinggi. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Kena garang sikit tak kan? Kena garang sikit sebab dia nafi. Wa ma qadarullah. Macam tu. Tapi kalau ma itu ma mausul tu dibaca dengan suara yang biasa. Contohnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma ma tu ma mausul. Maka cara baca dia baca suara yang rendah lah. Wa mimma razaqnahum. Jangan wa mimma seolah-olah macam menafikan dia. Itu kena nak dengar lah. Tahu maksud jugalah sebab dia nak betul. Orang Arab memang dah tahu maksud. Tadi saya dengar nanti Arab baca. Kalau ma nafi macam mana dia punya nada suara dia. Garang sikit. Itu nak tengok lebih tu. Itu dari sudut ni lah. Tahu makna senang lah. Tak tahu makna tak apalah, kita tengok dulu kan. Tapi lama-lama macam kita dah jumpa ayat ni, akan datang kalau kita baca tak apalah, insyaAllah boleh ingat kot ma ni ma apa, ma nafi. Okey nah. Baik. So kalau ma nafi dia tidak ada apa-apa i'rab untuk dia lah. Contoh kalau ma mausul, kemungkinan dia jadi mubtada, betul tak status dia? Kemungkinan dia jadi itu, jadi ini. Tapi kalau ma nafi tidak. Dia bahasa istilahnya dia kata la mahallalahu minal i'rab. Maknanya tak payah nak sebut status dia. Cukup kita memperkenalkan batang tubuh dia saja sebagai ma nafi, haraf nafi. Okey. Jadi kita terjemahkan dia dan bermula tidak. Betul lah? tidak. Dan tidak. Dan tidaklah. Kalau kita nak tetapkan bermula tu sebagai tambahan lah untuk menunjukkan dia adalah istinaf.
Istiqlal. Qadaru. Okey, tadi tuan-tuan sebut apa? Qadaru? Mengagungkan. 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 Ini boleh tengoklah Ustaz yang tadi tembak je. Ini mengagungkan. Mengagungkan ya. Okey, Kami kalimat menghormati. menghormati. Okey, boleh kita ambil. Tafsir dan maksud ayat tidak menghormati. Mm-mm. Okey, kalimat qadaru isim ke fi'il ke haraf ni? Isim. Fi'il lah. Fi'il apa ni? Mana ni? Qadaru. Oh, fi'il. Fi'il Fi'il madhi. madhi. Naam. Fi'il madhi nah. Ya. Okey, fi'il madhi bila kita jumpa fi'il macam biasa cari fa'il dalam bentuk isim marfu' ataupun Isim marfu'. riwayati. Riwayati. Wow. Allah. Wow. Ada tak isim marfu'? Tak ada kan? Tak Jadi ada. kalau tak ada kita pakai riwayati apa tuan-tuan? Wah. Wow. Riwayati. Wow jamak ni. Wah apa? Jadi, home. Oh. Riwayatinya adalah home nah. Riwayatinya adalah home. Okey, jadi terjemahnya dan tidaklah mengagungkan oleh mereka. Mereka. Dan tidaklah mengagung oleh mereka. Terbalik. Okay. Boleh? Dan tidak akan mereka Dan dulu. tidaklah mereka mengagungkan Allah. Betul. Aduh. Sama lah tu Kita pakai terjemahan terbalik. Terbalik. Okey, selepas tu kita jumpa apa tuan-tuan? Allah. Allah. Allah adalah isim mansub. Macam biasa kalau isim mansub sebelumnya ada fi'il, Maf'ulun bi. maf'ulun bi. Ya. Isim mansub dengan baris fathah di hujung Ya. Okey, alasan dia kerana dia menjadi MB. Maf'ulun bi. maf'ulun bi. Okey. Dan tidaklah mereka mengagungkan akan Allah. Oh, dia mampu mutlak apa sama dia? Apa? Okey. Seterusnya tuan-tuan. Kita pergi kepada perkataan haqqa. Tuan-tuan silakan. Silakan. Apa? Bunyi naik. Naik mutlak ni Ustaz. Oh, Ya. Mana dia punya sifat sama? Dia sifat ke? Sebenarnya. Sabar. maf'ul Baik, mutlak. haqqa kat sini apa terjemah dulu? Terjemah dia. Sebenarnya. Sebenar-benar. Okey. Kita i'rab dulu. Sekali lagi kita pergi dekat qadri. Okey, haqqa apa dia cerita dia? Isim Isim maf'ul. mansub. Isim mansub. Maf'ul pula. Mansub. Mansub dengan fathah juga di hujungnya. Alasan dia mansub kerana dia menjadi apa tuan-tuan? Maf'ul Naib. mutlak. Maf'ul mutlak. Dia sebut naib. Dari maf'ul mutlak. Timbalan timbalan. Timbalan dia. Saya tengah cari dia punya bos. Mana entah. Timbalan maf'ul mutlak. timbalan. Okey. Sebelum kita nak memperkenalkan ataupun mengulang tentang timbalan ni, nak cerita tentang timbalan, nak tak nak kita kena ngulang kaji sikitlah apa itu maf'ul mutlak. Ya. Yalah betul. Okey, apa itu maf'ul mutlak dulu tuan-tuan? Dia menguatkan fi'il sebelumnya menguatkan fi'il. Betul Ustaz? Fi'il Maf'ul mutlak tu sebelumnya apa dia? atau mutlak. Mutlak tu Maf'ul mana mutlak memang iaitu maf'ul mutlak isim masdar isim masdar kata terbitan yang mansub hukumnya dia mengulang perkataan fi'il sebelumnya. Betul? Ya. Qadar. Itu cerita maf'ul mutlak. Baik. Tapi kalau naib maf'ul mutlak macam mana? Naib maf'ul mutlak dia timbalan kepada maf'ul mutlak lah. Okey, kita bagi contoh. Baru tadi je kita lalui kelas pagi tadi. Okey. Contoh kita bagi jalas tu. Macam mana ayat dia? Jalas tu
Julusan. Jalu. Duduk. Sekarang ni semua ingat tak apa itu maf'ul mutlak? Semua ingat tak? Dia Lupa mengulang. Ustaz. Dia Kena mengulang PN. Puan-puan Ah. Nazi? Dah lupa. Dah lupa. Okey, tak apa. Tak apa. Allahu Akbar. Kalau lupa kita ambil masa sikit untuk mengingati. Apakah Okey, Ustaz. itu maf'ul mutlak Boleh Puan Nursyah? Boleh. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Aku gelap Ustaz. Okey. Sebab baru lalu je. Okey. Maf'ul mutlak ni ialah perkataan terbitan, kata terbitan. Kata terbitan. Masdar dia. Masdar lah. Ya, masdar. Hukumnya mansub Mesti mantuk. yang mengulang perkataan fi'il sebelumnya. Mengulang perkataan fi'il sebelumnya. Tujuan dia mengulang tu dengan sebab untuk mengukuhkan lagi lah fi'il yang telah disebutkan tu. Fi'il sebelum. Yes. Bermakna ni dia mengulang siapa? Qadaruh. Tengok sini dulu ayat ni. Warattilil Qur'ana tartila. Mana maf'ul mutlak dalam ayat ni? Tertilah. Tartila. Dia mengulang perkataan apa? Rattil. Rattilah. Macam mana kita tahu kata dia mengulang? Dia ada persamaan huruf. Ada huruf ta, sini pun ada huruf ta. Ada huruf ra, sini pun ada ra. Ada lam, sini pun ada lam. Jadi kalau ada persamaan huruf dengan perkataan fi'il sebelumnya, maka bermakna dia adalah perkataan yang mengulang. Walaupun tak tahu makna, tapi dengan bentuk dia itu mansub, kemudian ada huruf yang sama dengan perkataan sebelumnya, sekurang-kurangnya 2 huruf. Kalau ada 3 huruf tu kira bonus lah persamaan tu, maka dia adalah maf'ul mutlak. Kemudian wajahiduhum bihi jihadan kabira. Mana maf'ul mutlak? Jihadan. Dia mengulang perkataan jahid. Macam mana kita tahu kata dia mengulang? Ada persamaan huruf. Jim, ada ha, ada dal. Okey? Tujuan dia mengulang ni untuk apa? Untuk mengukuhkan. Dan perangilah mereka dengan peperangan yang besar. Sekarang ni Palestin ni tengah perang yang besar ni. Perang Yahudi tu dengan perang yang sebenar-benarnya. Okey. Betul Ustaz. Perang betul tu Ustaz. Perang betul-betul. Teruk dah. Ada senjata ke orang tu? Palestin. Jangan baling batu je. Allahu Akbar. Allah Akbar, susah. Saya susah hati tengok orang tu. Sian. Okey. Okeylah. Tengok fassalnahu tafsila. Mana maf'ul mutlak? Tafsilan. Ya, dia mengulang perkataan apa? Fassalna. Apa tanda kata dia mengulang? Sama huruf. Fassalam Fassala. Okey, itu makna maf'ul mutlak. Okey, hukum dia mesti apa? Mansub. Okey, kembali pada ayat kita. Mana tadi ayat kita? Saya takut hilang. Haqqa ni dia mengulang siapa? Okey, soalan Puan Rahimah tu cantik sangat. Haqqa ni dia mengulang. Mana betul tak? Okey, sekarang ni kita buat contoh. Tadi saya bagi contoh apa? Jalastu qu'udan. Jalastu julusan. Jalastu ada julusan. Okey, mana maf'ul mutlak dalam ayat ni? Julusan. Jadi kita namakan dia sebagai maf'ul mutlak. MM . Okey, ada satu lagi namanya naib maf'ul mutlak. Timbalan, pengganti kepada maf'ul mutlak yang sebenar. Tapi hukum dia sama. Cuma dia punya perkataan tu tak sama. Seerti makna tapi tak sama dari sudut sebutan. Contoh, jalastu qu'udan. Qu'udan maksudnya duduk juga. Kalau ayat yang atas ni, saya telah duduk dengan seduduk-duduknya. Sebenar-benar duduk lah Okey. Kalau yang bawah ini, jalastu qu'udan. Sama juga makna dia.
saya duduk dengan sebenar-benar duduk. Tetapi sama tak perkataan qu'ud dengan jalas? Tak sama. Tak sama. Dari sudut perkataan tak sama tapi maknanya seerti. Seperti. Sebab qu'ud pun maknanya duduk juga. Maka kita namakan perkataan yang seerti ini adalah naib maf'ul mutlak. Jadi perkataan yang Seerti. Ini kita kata apa? Naib maf'ul mutlak yang datang dalam bentuk perkataan Seerti. seerti. Okey. Satu Boleh tuan-tuan? ya. Boleh. Satu lagi jenis maf'ul mutlak. Naib maf'ul mutlak. Dia ada macam-macam naib maf'ul mutlak ni ya. Tadi pagi kami kongsikan 2. Petang ini ataupun tengah hari ni kita kongsikan 3. Best. Jenis maf'ul mutlak yang kedua, contoh ayat dia. Tadi apa dia? Wajahidhum bihi. Wajahidhum bihi. Jihadan Kasira. kabiran. Kabiran kan? Kabirannya Yang besar Okey tuan-tuan. Yang dirahmati Allah SWT. Tengok mana maf'ul mutlak dekat sini tuan-tuan? Jihadan. Jihadan Ini dia. Saya highlightkan ya. Ini dia. Maf'ul mutlak. Kita tulis MM kat sini. Okey, kabiran. Nampak tak kabiran selepasnya itu? Kabiran ini menjadi sifat kepada maf'ul mutlak. Mutlak. Jahidan. Maksudnya apa? Sifat kepada jahidan. Perangilah mereka dengannya jihadan dengan sebenar-benar perang, dengan sebenar-benar jihad, kabiran yang sifatnya itu besar. Maknanya perang besar-besar. Kan macam sekarang ni perang betul-betul tembak bom, hantar roket semua kan. Tu jihad dan kabir. Jadi kabiran ini adalah sifat kepada jihad dalam ayat ni lah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sekarang ni jihadan jadi maf'ul mutlak. Saya tulis ayat bawah ni. Wajahidhum. Ini kita nak dapatkan naib maf'ul mutlak. Nak jadikan dia dalam bentuk naib pula. Wajahidhum bihi kabiran. Kabiran. Tu naib dah. Okey. Kabiran pada asal sifat kan, betul tak? Sekarang ini jihadan tak ada, maka kabiran ini dia mengambil tempat maf'ul mutlak. Kita namakan dia naib. Sifat lah yang betul. Naib maf'ul mutlak. Jadi sifat itu mengambil tempat maf'ul mutlak, maka kita namakan kabiran itu sebagai naib maf'ul mutlak. Ini kita panggil naib maf'ul mutlak daripada jenis apa? Sifat. Okey, boleh lagi? Okey. Boleh. Satu apa Ustaz? Satu lagi. Kita ambil 3 Dia ada 6, 7. Kita ambil 3 cukup lah. 3 dulu lah Ustaz. Sekarang ni kita ambil contoh ayat tadi. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Betul? Kita ambil. Wa ma, tulis balik ayat tu. Wa ma qadarullah. Okey tuan-tuan. Saya padam balik. Haqqa tu saya padam dulu. Wa ma qadarullaha qadran. Ni tengok. Nampak tak? Tidaklah mereka mengagungkan Allah qadran, dengan keagungan. Qadran tu dengan keagungan lah. Okey, mana maf'ul mutlak dalam ayat ni? Qadran, betul tak? Okey, tulis bawah tu dia maf'ul mutlak. Okey, sekarang ni yang tercatat dalam ayat kita, Allah Ta'ala sebutkan dalam bentuk wa ma qadarullah haqqa. Naam, haqqa kan?
Jadi qadri. Okey, tuan-tuan tengok sini. Maka di sini kalimat apa? Oh, ni saya tak highlight ni. Saya highlightkan dulu. Di sini kalimat haqqa dia mengambil tempat maf'ul mutlak, maka dia namakan naib Mutlak. maf'ul mutlak. Ini kita panggil apa? Naib maf'ul mutlak daripada jenis al-idafah. Dah pula. Ha. Apa itu idafah? Idafah maksudnya mudaf dan juga mudafun ilaih. Ilaih. Tuan-tuan tulis dalam kurungan M. M tu mudaf. M Plus naib mudafun ilaih. plus Itu maksud al-idafah. Al-idafah. Ada bab Ini jenis-jenis maf'ul naib, jenis-jenis naib. Bukan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak jelas tak tadi, hak awal tadi tu. Nampaklah. Yang ini Itu maf'ul mutlak. Ini naib maf'ul mutlak. Okey, boleh tuan-tuan? Boleh. Catat dulu. Cara tak jawab tu kira tengah mencatat aku. Cuma poin yang ketiga ni saya nak tambah sikit je. So ayat ni sebenarnya yang ketiga ni lah ya. Betul. Yang ketiga. Okey, boleh saya nak sambung penjelasan? Okey, baik. Cuma ada syarat dia tuan-tuan ya. Oh, syarat pula. Ada syarat sikit je syarat dia. Syarat dia kalau yang nak pakai yang ketiga ni perkataan mudhaf, ini syaratnya tuan-tuan tulis syarat. Syarat yang ketiga ni kita apa? Perkataan yang mudhaf mesti bersandar kepada isim masdar fi'il sebelumnya. Isim Okey. masdar. Okey. Contoh yang tak betul, contoh yang tidak boleh jadi naib maf'ul mutlak. Kita ambil ayat yang sama. Kita tengok sini, wa ma qadarullaha, ada haqqa kan? Haqqa azamatihi. As-samati. Az-zamati. Okey. Saya terjemahkan dulu sebelum tuan-tuan catat. Ini tak boleh jadi maf'ul mutlak. Haqqa ni tidak boleh jadi maf'ul mutlak. Sebab apa? Sebab dia bersandar kepada azamati, dan azamati itu bukan isim masdar kepada qadaru. Mafhum? Kalau macam ni pakai, tuan-tuan kena tulis pangkah lah tuan-tuan. Pangkah tu bukan naib maf'ulun mutlak lah. Dekat sini dia jadi apa tuan-tuan? Wa ma qadarullaha. Sama ada dia jadi hal Hal. Tu hal. ataupun hal lah.
Dalam ayat yang lain mungkin dia boleh jadi dalam maf'ul bih ke apa tu pulang lah. Tapi dia bukan maf'ul mutlak. Oh, dia jadi apa yang selepas naib tu dia mesti, dia kalau nak jadi naib dia mesti sama kataan apa tu. Betul. Betul. Mesti sama. Dia mesti kata terbitan, ini kata terbitan kan? Ya. Daripada qadaru. Hmm. Barulah dia boleh jadi naib maf'ul mutlak. Barulah haqqa ni boleh menjadi naib maf'ul mutlak. Kalau dia bersandar kepada kalimat yang lain, maka dia tidak boleh jadi maf'ul mutlak. Tengoklah keadaan dia, mungkin dia jadi hal ke. Kalau ayat yang biasa yang pendek-pendek mungkin dia jadi maf'ul bih ke. Okey, boleh tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah boleh, tapi susah lah Ustaz. Nak ingat. Banyak-banyak dia punya tu. Naik ni. Naik maf'ul mutlak senang sikit ni, naik dia ni. Memperkenalkan dia. Tak kisah Ustaz, masa ada lagi. Okey, boleh teruskan Ya. InsyaAllah. Okey, senang je. Jadi kita tahulah haqqa itu menjadi naib maf'ul mutlak. Okey, kemudian dalam masa yang sama dia menjadi apa ni? Haqqa ni. Dia tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, bermakna dia jadi apa? Mudhaf. Sahih. Dia jadi mudhaf nah. Last mudhaf. Jadi kalau dia mudhaf, perkataan selepasnya itu menjadi mudhafun ilaih. Jadi kalimat qadri itu isim majrur Dengan kasrah. bil kasrah, na'am. Alasan dia majrur kerana mudhafun ilaih. Di masdar kan ni, qadri. Betul. Dia isim masdar kepada qadaru. Qadri dia yang mudhaf ilaih itu ha. Qadri itu mudhaf ilaih juga. Na'am. Na'am. Ha menjadi pun mudhaf ilaih Okey, juga. ha ni jadi apa tuan-tuan? Ini kita pergi kepada dia formula nombor 1. Dhamir melekat dengan isim kan, sebab dia isim. Jadi apa tuan-tuan? Mudhafun ilaih. Bermakna perkataan qadri itu menjadi apa? Mudhaf. Layak tak dia jadi mudhaf? Layaklah Hmm. tuan-tuan, kerana tiada alif lam dan juga tiada tanwin. Okey. Jadi terjemahnya, dan bermula tidaklah mengagungkan oleh mereka akan Allah haqqa dengan sebenar-benar keagungannya. Dengan sebenar-benarnya keagungannya. Keagungannya tu Allah Naam. Sahih? Okey. Allahu akbar. Okey, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Lagi sambungan ayat tu apa dia? Wal ardu jami'an qabdatuhu. Okey. Yaumal qiyamah. Ini senang saja tuan-tuan. Senang dalam dunia ni, ayat ni boleh senang. Kalau tak baca bahasa Arab tak senang juga InsyaAllah. Ni saya tengah doa kat tuan-tuan ni. Saya terpaksa tulis tangan sebab nanti dia tak jumpa cari. Nak kena ejah balik dia punya tab ni. Ada masalah kat mana tak tahu. Wal ardu jami'an. Okey, siapa yang ada rujukan boleh tengok jami'an itu di i'rab sebagai apa tu? Hal. Okey. Qabdatuhu. Mansub.
Qadatu. Qabdatuhu yaumal qiyamati. Qabd. Ini yaumal qiyamati ni tiap-tiap Pada hari jumpa tuan. Yaumal qiyamah. Sifat mausuf. Atau Okey, boleh. budak Kita teruskan Hmm. Baik. Wow dekat sini Puan Nursia. Ini wow apa ni? Kita Wow letakkan wow Wah Awak dia. apa? Wah dia. wow haliah ni. Okey, kita tandakan sebab wow hal tak ada dalam kad diagram kita, kita tandakan dia dengan berulang lah ya. Wah halia. Al-ardu berulang juga. Jami'an macam bahasa Melayu. Jamak bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu okey. Jamak. Qabdatuhu ini tak tahu makna. Tak tahu. Ini confirm tak tahu. Ku popular. Yauma dalam kad diagram ada. Al-qiyamah bahasa Melayu. Okey, cuba ulang. Cuba maknakan dia dan, sedangkan ataupun dalam keadaan al-ardu Bumi. bumi jami'an Seluruhnya. seluruhnya qabdatuhu Genggamannya. Genggamannya. Okey, genggaman. Di dalam Yaumal puasa dia qiyamati Hari pada kiamat. hari kiamat. Okey. Qabdatu yaumal qiyamati. Nanti kita tengok pada wassamawat pula nah. Okey, sekarang ni nak cerita pasal bumi dulu tuan-tuan. Bumi dulu. Ayat selepas tu ada wassamawat, betul? Ya. Baik. Wow dekat sini tadi Puan Nursyah dengan Puan Rohimah sebut apa? Wow haliyah. Wah dia. Pun kita tak namakan ada dia. halia lepas tu kan. Haliyah. Kita terjemahkan apa? Dalam keadaan ya. Dalam keadaan. Dalam keadaan. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar keagungan. Dalam keadaan bumi itu boleh. Ya. Dia Baik. macam jawab dia punya Jawab. nada lagu kan. Jawabul jawab pula dah. Okey, wal ardu ini adalah isim, sahih? Ya. Sahih. Hukumnya apa? Marfu. Marfu. Tak ada. Marfu dia dengan dhammah az-zahirah. Allah, kenapa jadi gitu? Kenapa begitu tuan-tuan? Okey. Marfu dengan dhammah zahirah, alasannya kerana dia menjadi Mubtada. mubtada. Nah, boleh? Ya. Boleh. Jadi tu ada alif lam. Naam. Tandakan sikit. Mubtada. Okey, jami'an. Dia sepatut jami'an duduk selepas qabdatu tu. Sepatutnya, tapi tak payahlah. Okey, jami'an ini isim mansub. Izin mansub dia fathah. Dia apa ni? Ya Allah. Jadi hal. Halia. Okey. Mansub dia dengan fathah zahirah fi akhirih nah. Ya. Alasan mansub sebab apa tadi? Jadi hal. Hal. Kulli hal. Kulli hal. Ala kulli hal. Dalam keadaan bumi itu keseluruhannya. Macam mana nak terjemah tu? Dekat tuan-tuan terjemah macam mana? Bagi cantik sikit. Semuanya. Seluruhnya. Semua sekali pun boleh. Semua sekali. Semua sekali pun boleh. Semuanya pun boleh. Okey, jadi dia kata jami'an ni hal kan? Ya. Hal. Maknanya kita boleh terjemahkan dalam keadaan keseluruhannya. Tapi jangan kita ulang dalam keadaan sebab wow tu dah dalam keadaan dah. Nanti jadi tak cantik terjemahan kita kan. Jadi kita terjemah wow itu dalam keadaan sekali cukup lah. Dalam keadaan bumi Dalam itu keadaan seluruhnya, tapi kita fahamlah disebabkan jami'an itu di i'rab sebagai hal, maka kita faham
dalam keadaan keseluruhan bumi itu, okey, qabdatuhu. Ada soalan tak kat sini? Enggak. Ya, ada dua ni. Qabah. Qabah, Ustaz. Genggamannya. Okey, qabdatuhu genggaman. Tak, dia apa ni Ustaz? Qabah tu dia satu huruf ke tu dua ni? Satu. Nanti kita akan pergi dia punya asal perkataan dia nah. Apa dia? Naam, kita akan pergi. Okey, genggamannya. Zamannya. Okey, tuan-tuan, i'rab dulu qabdatu. Qabla tu isim marfu'. Isim marfu. Ada kelas. Kak Syarifah ada kelas. Nanti saya telefon Kak Syarifah Tak mahu tuan-tuan. Okey. Isim marfu. Marfu dengan dhammah. Ini isim masdar. Sahih. Isim masdar tu betul. Okey, dia menjadi apa? Khabar. Khabar. Qabah. Okey, bumi itu dalam genggamannya. Macam itulah khabar dia. Okey, kita pergi dekat ha. Habis kan sikit lagi. Qabdatuhu. Dhamir Dekat dengan isim. dekat dengan isim. Jadi apa tuan-tuan? MI. Mudah. MI. Mudafun. Mudhafun ilaih. Bermakna qabdatu jadi apa? Tapi menjadi mudah. Dof. Khabar dia jadi khabar marfu jadi mudah juga. Betul. Dia pun jadi mudhaf. Sebab tak ada alif lam kan? Ya tak ada, boleh. Boleh. Dan selepasnya itu kan domir melekat dengan dia jadi mudhafun ilaih dan dia jadi mudhaf lah. Okey, tengok kita punya kamus kejap. Kamus. Masa cepat lalu ya Allah. Tak cukup besok ya. Tapi saya duduk daripada pukul 7 pagi saya duduk. Tak Allah bangun lagi. Tak bahaya ke? Tak sakit pinggang ke? Pinggang lepas tu saya baring sekejap. Hilanglah dia. Tak boleh. Lama. Jadi mengaji. Habis tu Almuk. Lepas tu Azumah. Lepas tu tengah lagi ada. Masya Allah. Tapi tak lama lah. Boleh rest. Okey. Qabadah. Asal kalimat qabadatuhu ini adalah qabadah. Khabar. Dalam kamus kita kalau tuan-tuan nak tengok bolehlah. Safha 299 alal yasar sebelah kiri lah. Qabada fi'il mudhari'nya berbunyi yaqbidu. Okey tuan-tuan, yaqbidu. Dia punya isim masdar dia qabdun. Qabdun. Baik. Okay. Qabada yaqbidu fa'ala Alu. Ilu. yaf'ilan. Yaf'il. Amma dia. Yaf'il. Naam. Yaf'il. Isim masdar dia fa'lun. Satu apa ni? Satu burung. Satu burung sifir, satu burung. Ubi. Satu B. Budak-budak sebut burung dia lain macam budak-budak Fa'ala yaf'ilu fa'lun. Okey. Tuan-tuan tengok pada kalimat qabdatu ada tamar butah sahih. Ya. Ya, ada. Baik, saya nak bagi alasan dia tuan-tuan Alasan dari sudut bahasa. Isim masdar ataupun isim lah tuan-tuan, isim masdar lah. Bila diletakkan ta marbutah, saya pernah sebut ke tidak? Belum Ustaz, isim masdar kata terbitan. Berdiri itu Ustaz. Isim masdar bila ada ta marbutah di hujung qabdatun kan dalam ayat kita kan?
Oh, kablatun. Maka Okey. isim masdar itu menunjukkan tetap, pasti. Pasti. Kukuh, kuat. Kuat Macam dia tu. pasti. Tak berubah. Macam-macam lagi lah. Okey, tuan-tuan notakan Isim masdar yang ada ta dekat hujungnya, ta marbutah, maka dia membawa makna tetap, pasti, kukuh, kuat. Jadi kalau disebut genggamannya qabdatuhu, betul-betul genggam lah tuan-tuan. Itu memang mana-mana jumpa pun memang macam tu Ustaz. Isim masdar. Dia ada unsur makna begitulah. Ada unsur makna macam tu. Yalah, Ustaz, ayat ni mutasyabihah lah Ustaz. Tak terang. Sebab apa tak terang? Bagaimana Allah menggenggam ni. Itulah kata-kata. Okey. Mutasyabihah ni Faham. Genggaman Jadi dia dalam kebiasaannya kuasa. bila ada ta macam tu, dia membawa maksud macam tadilah Jadi bila kita baca Quran tu barulah kita feeling, walaupun kita tengok makna dia, genggamannya, tapi bila tengok ini isim masdar yang ada ta. Jadi tuan-tuan, itulah maknanya feeling menghayati bacaan Quran tu bila kita faham bahasa Arab. Ya salam. Subhanallah. Allahu akbar. Ya. Okey, baik, teruskan tuan-tuan. Yaumal qiyamah. Tengok ada ta kat situ. Al-qiyamati. Patutnya qiyam je. Nampak tak? Nampak tak tuan-tuan? Nampak. Ada juga baik. tambah buta. Kita pergi kepada yauma. Yauma senang kacang. Kacang dia. Zorok zaman. Tuan-tuan Iraq lah saya tengok. Zaman. Pada hari Zaraf zaman. Mansub kan? Mansubun. Ini sebab apa dia mansub? Sebab dia tidak mabni ya. Ya. Okey, mansub dia dengan fathah. Tengok alasan dia mansub kerana dia menjadi maf'ulun fi. Formula nombor berapa? Puan Rahimah sebut. Nombor 6. Nombor 6. Ustaz. Ayuh, formula nombor 6. Dia jadi maf'ulun bi Ustaz? Maf'ulun fi, Puan. Bukan yang masuk mudah. Maf'ul Maf'ulun fi. Mudah pun mudah juga kan Ustaz? Ya, mudah pun mudah juga. Maf'ulun fi pun maf'ulun fi. Betul. Mudah pun mudah juga. Saya tengok macam mudah. Saya kenal. Okey, tak apa. Tak apa tuan-tuan ya. Dia zaraf zaman, hukumnya mansub. Mansub dia dengan fathah. Alasan dia mansub sebab dia jadi maf'ulun fi. Okey, alhamdulillah. Apa maf'ulun fi? Tak payah ulang dah. Tuan-tuan dah maklum. Hari yang tengok berapa kali tuan-tuan lalui. Tuan-tuan dapat menghayati maf'ulun fi. Baru dalam 15 kali kan. Dia kalau ikut kaedah dia, formula dia nak ingat mesti 157 kali. Sampai Tapi tuan-tuan 15 kali tuan-tuan dah ingat. Maknanya power lah tuan-tuan punya. Tak sampai 100 Ustaz. Memori tu kuat lagi lah. Jadi tak ada alasan lah. Masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan Ustaz. Allah, itu tawaduk namanya. Jadi macam I give you letak kapas kat tangan kiri. Dengan kiri dia tak keluar. Dia tak keluar. Okey, baik. Dia jadi maf'ulun fi. Kemudian tuan-tuan letak tambah kat bawah tu, dia juga menjadi mudhaf. So kalau dia mudhaf, automatik selepasnya itu menjadi mudhafun ilaih. Kita pergi dekat sini, isim majrur. Alasan dia majrur kerana menjadi mudhafun ilaih. Masya-Allah, ya salam. Yes, betul. Mumtazun. Yaumal qiyamah, sebabkan dia maf'ulun fi, kita tambah pada ataupun di hari kiamat. Hari kiamat. Apa maksud kiamat ni? Kebangkitan. Dia diambil daripada perkataan apa tuan-tuan? Qama. Apa makna qama? Berdiri.
Kum. Berdirilah. Kum. Ada? Naam. Kum. Oh, dalam diagram huruf tak? Wow. Macam mana? Oh, aliyah tu. Ada dalam diagram huruf tak? Tak, diagram huruf mungkin ada. Yang mana? Satu huruf. Satu huruf. Waw saja. Al-waw. Nombor berapa Nombor 3. Oh, hal keadaan. Lil hal. Naam, lil hali. Menyatakan hal keadaan. Okey? Okay, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ada apa-apa nak tambah ke? Qama yaqumu. Okey, tuan-tuan, apa dia punya isim masdar? Ini fi'il madhi, fi'il mudhari'. Isim masdarnya apa? Qiyam. Qiyam. Berdiri. Qiyamun. Okey, tuan-tuan, cuba kita tengok dia punya pattern. Qama fa'ala. Ini ada huruf sakit lah kat tengah-tengah. Yaqumu yaf'ulu. Sifir satu. Satu A lah. Betul? Ya. Fa'ala yaf'ulu qiyam. Okey, kalau ikut tu dia punya bentuk dia apa? Fa'lun. Sahih? Fa'lun. Tapi dia sebut qiyam. Okey, perasan tak ada ta marbutah dekat situ? Ya. Yaumal qiyamati. Ma makna, apa mafhum di sebalik adanya ta marbutah pada isim masdar tadi kita sebut? Kukuh, tetap, pasti, tak berubah. Jadi yaumal qiyamah, hari kebangkitan, maknanya hari yang pasti manusia akan bangkit. Akan datang. Kita merasa hilang akan datang. Allahu akbar. Pasti. Okey, boleh? Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sudahlah. Esok kita sambung. Esok pula. Okey, alang-alang ada 2 minit ni saya nak beritahu tuan-tuan. Tomorrow we will cuti ya, insya-Allah. We will cuti. Tomorrow we will cuti. Which class? Ustaz, the afternoon one? Afternoon. Oh, afternoon cuti. Good. I'm going for the injection pergi umrah. Ustaz Okey. pergi dah. Akan bagus juga. Anak pergi inject. Baik, so Petang saya ada satu persiapan untuk majlis yang agak besar pada hari Sabtu. Jadi saya minta cuti untuk bersiap sedialah dengan majlis esok. Okey tuan-tuan, jadi kita jumpa pada Yaumul Itsnain. Yaumul Qiyamah. Yaumul Itsnain. InsyaAllah nah. InsyaAllah. Mohon maaf kasar bahasa, terlajak kata yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Kurangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Maaf. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, off-kan recording Ustaz. Saya nak tanya satu tentang umrah ni. Okey, baik. Okey, baik. Yang lain kau nak keluar tak apalah.